مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terutama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada malam ini, pada bulan yang penuh barakah, di dalam Facebook Masjid Darul Makmur, yang mana insya-Allah pada hari ini ataupun pada minggu ini kita akan mendengarkan berkenaan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saya Sufi Ridwan bin Rahmat mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Darul Makmur kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ataupun mengongsikan tajuk pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang tertera di dalam tajuk yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terhebat. Pertama, kita perlu membaharui keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila setiap kali datang bulan Rabiul Awal, seperti mana yang dikatakan oleh ulama-ulama sejarah bahawa bulan ini adalah bulan yang
mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirkan, maka kita mengambil semangat pada bulan ini untuk memperingati, untuk memperbanyakkan bacaan kita, untuk memperbanyakkan pengetahuan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba mengamalkan sedaya upaya kita sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkan akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan rasa cinta terhadap hati kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbul dan juga tetap mekar insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam topik yang diamanahkan kepada saya untuk diberikan ataupun dikongsikan kepada anda semua pada hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang terhebat. Pertama, saya ingin mengajakkan kepada anda semua untuk sama-sama kita memperbaharui keimanan dan juga keyakinan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tertera di dalam tajuk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan. Insan yang apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Insan yang terhebat. Apabila kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan, maka kita diwajibkan untuk mengimani akan perkara tersebut. Tidaklah kita memberitahu kepada orang atau meyakini dalam diri kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah insan yang menakjubkan, insan yang mana mempunyai kuasa Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, wa iyadzubillah. Maka saya ingin mengongsikan satu ayat daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Yang mana maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Jelas di dalam ayat ini memberitahu kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan. Insan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan serta diberikan wahyu kepadanya. Maka kalau kita lihat dalam perbahasan akidah, dalam perbahasan ilmu tauhid dan sebagainya, seperti contoh di dalam kitab Al-Jawharah Tauhid, di dalam bait syairnya mengatakan wajaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Selepas mensyarah dalam kitab Jawharah Tauhid itu tentang perkara sifat-sifat wajib bagi Rasul, maka dan juga sifat mustahil, maka didatangkan selepas itu sifat-sifat yang jaiz ataupun sifat-sifat yang harus bagi Rasul ataupun para anbiya. Maka sebelum itu kita akan refresh ataupun ingat kembali apakah sifat-sifat wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul sebelumnya. Yang pertama adalah siddiq, yang mana perbicaraan, perkataan, penyampaian dan sebagainya semua itu adalah perkataan, ungkapan, ucapan yang benar. Kemudian Nabi juga ada sifat yang mana kita ketahui sebagai amanah. Okey, amanah menyampaikan dakwah, amanah dalam menyampaikan segala apa yang diwahyukan kepadanya kepada umatnya. Kemudian seterusnya tabligh. Tabligh ini menyampaikan. Kemudian fatanah, kebijaksanaan. Maka sifat mustahil bagi para rasul juga di sini kita boleh lihat kadzib. Mustahil rasul itu penipu, mustahil rasul itu khianat, mustahil rasul itu kitman, yakni menyembunyikan ilmu, ataupun mustahil rasul itu jahil. Maka daripada kita tahu tentang sifat wajib, kita tahu tentang sifat mustahil, maka seterusnya kita hendaklah ketahui sifat yang harus bagi
bagi Rasul. Maka sifat harus ini ada pada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul sebelumnya. Contohnya seperti makan, contohnya seperti ingin berkeluarga dan sebagainya. Contoh Nabi SAW berkeperluan kepada makanan. Kerana saya sampaikan perkara ini, kongsikan perkara ini kerana kita seperti mana yang pada awalnya saya katakan tadi, kita perlu yakini dalam keimanan kita bahawa Rasulullah SAW itu adalah insan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Yang mana maksudnya, dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-8. Kemudian contoh yang kedua, bahawa nabi-nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keluarga dan juga keturunan serta anak pinak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab." Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan, dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Nabi-nabi juga seperti umat ataupun seperti manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian para nabi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian yang paling berat. Mereka menerima ujian seperti manusia biasa. Di dalam sebuah riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri pernah menanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan soalan, "Ayyun nasi ashaddu bala'an?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-anbiya'u was-salihun." Jadi orang-orang yang paling teruk ataupun paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Para nabi dan juga orang-orang soleh. Pernah dikatakan juga lebih tinggi, lebih kuat agamanya seseorang, maka lebih kuatlah ujian yang akan dia hadapi ataupun diberikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia pasti akan ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Adakah kita mengeluh kesah ataupun kita bertindak dalam keadaan sabar dan juga redha serta berusaha untuk mengubah keadaan daripada ujian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perkara-perkara yang menunjukkan kemanusiaan, keinsanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila di dalam peperangan Uhud baginda sallallahu alaihi wasallam tercedera sehinggakan gigi baginda sallallahu alaihi wasallam patah. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti insan biasa, cuma dimuliakan ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan wahyu dan juga mukjizat dan sebagainya. Perkara ini disampaikan, sekali lagi saya ulang, untuk memperbarui keimanan kita akan keinsanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kadang-kala kita sebagai manusia yang lupa, yang mana kadang-kadang kepercayaannya ini terpesong dan sebagainya, menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Tuhan, sebagai apa-apalah, wa'iyadzubillah. Itu yang kita tak nak. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perkara yang kita sampaikan pada hari ini ataupun pada guru-guru kita, asatidzah kita yang menyampaikan tentang sejarah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau antum ataupun anda semua ketahui, ini semua adalah pengulangan. Kalau kita perasan, semua perkara macam pernah dengar, tapi kadang-kadang tak masuk di dalam jiwa dan juga hati kita untuk mengamalkan dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, seperti mana pepatah Arab pernah mengatakan,
inna fi kulli i'adah ifadah. Sesungguhnya pada setiap pengulangan pastinya akan ada ifadah ataupun manfaat, faedah daripadanya. Jadi janganlah kita jemu, janganlah kita rasa boring sekiranya setiap kali kita buka Facebook dengar tazkirah yang sama, buka Instagram dengar perkara yang sama. Pasti dalam setiap pengulangan itu kita akan meraih dan mendapatkan faedah. Jadi apa yang disampaikan pada hari ini juga sebenarnya adalah pengulangan yang mana insya-Allah daripadanya kita bakal meraih sedikit faedah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kalimah ataupun perkataan dalam tajuk perbahasan kita hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan terhebat. Apabila kita kata hebat, apakah yang dimaksudkan dengan hebat di situ? Hebat di sini boleh bermaksud sebagai bagus, terbagus. Sekiranya kalau kita merasai sesuatu perkara itu bagus, apakah yang kita akan lakukan? Saya kasih seperti contoh. Kalau anda menganggap bahawa iPhone dibandingkan dengan Samsung dan sebagainya, iPhone lagi bagus, apa yang anda akan lakukan? Pasti anda akan research, anda akan suka membelik-belik, tengok, lalu dekat depan kedai tengok iPhone, berbanding dengan Android. Sebab kita rasa iPhone tu bagus. Jadi dalam perkara ini kita nak merasakan dalam jiwa dan juga hati kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terhebat. Macam mana tu? Yang pertama, kita perlulah kenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segi fizikalnya, penampilannya, cara bertuturnya, akhlaknya, muamalahnya dan semua sekali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tahu, kita baca, kita mendengar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapati kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding sekalian manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dalam segenap aspek kehidupan insan. Kalau kita nak makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah contohkan. Kalau kita nak berumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah contohkan. Kalau kita nak buka pakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan contoh dan juga tauladan untuk kita mempelajari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti contoh di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan yang baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dalam masa susah dan juga senang. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jelas di dalam ayat Al-Quran tersebut memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberitahu adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh. Sebenarnya bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, orang yang beriman, apabila dia nak melakukan sesuatu, sebaiknya dia mencontohi daripada akhlak, daripada perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut suka-suka, bukan ikut yang di barat dan sebagainya. Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan contoh suri tauladan buat diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya seperti contoh di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Apabila kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis mengatakan tentang akhlak, sebenarnya akhlak ini sangat sinonim dalam agama kita.
Apabila kita berbicara tentang akhlak, seolah-olah akhlak ini adalah cara ataupun tabiat seseorang manusia ini bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberitahu tentang akhlak ini, antaranya innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ataupun liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, kalau kita lihat sebenarnya dalam amalan Islam ataupun dalam ajaran Islam, semuanya berkaitan dengan akhlak. Ada di dalam sebuah hadis, apabila kita ini disuruh untuk pergi melakukan solat jemaah, kita perlu jalan dengan tenang, bisakinah, dengan tenang, bukan terlalu kelam kabut nak kejarkan jemaah dan sebagainya. Jadi itu semua ada berkaitan dengan akhlak. Itu antara salah satu contohlah. Ada lagi banyak contoh mengenai tentang sinonimnya akhlak dengan agama kita. Kalimah akhlak itu sendiri datang daripada suku kata khalaqa, yang mana ia digunakan untuk mengistilahkan sebuah tabiat ataupun karakter penciptaan manusia. Maka al-khalqu dan al-khulqu memiliki makna yang sama. Al-khalqu ini apa? Ciptaan, dan al-khulqu ini yang dikatakan sebagai akhlak. Namun khalqu ini lebih khusus pada perkara yang dapat dilihat, dirasai pada panca indera. Kalau kita lihat pokok-pokok, kalau kita lihat manusia, secara umumnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat melihat melalui panca indera kita. Maka apabila kita mengatakan tentang al-khulqu, ini dikhususkan untuk kekuatan karakter tabiat yang hanya boleh dirasai oleh basirah, yakni mata hati. Kalau kita lihat perangai ataupun tabiat seseorang itu, kita dapat merasai sama ada benda ini baik ataupun sama ada benda ini kurang baik ataupun tidak baik. Di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang mana Nawas bin Sam'an radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara kebaikan dan juga dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan ataupun perkara kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kita dapat lihat di dalam hadis ini maksud akhlak itu sangat luas. Kemudian dalam sambungan hadis tersebut, sedangkan dosa adalah apa yang amat berbekas serta meresap dalam hatimu, namun kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya kalau kita katakan akhlak itu, ia adalah perkara yang dapat dirasai oleh mata hati kita daripada perkara-perkara yang baik. Okey, baik. Kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan sehingga akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan bir ini adalah bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kepada timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah berimannya seseorang kepada Allah dan juga hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan juga mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Kalau kita dapat lihat di dalam ayat Al-Quran ini, apabila kita kata akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita ini beriman serta mengamalkan segala apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan segala larangannya. Dan juga sama juga apabila kita mengatakan kita berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan sunnahnya,
kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nak katakan di sini maksud akhlak itu dia luas. Jadi kita dah faham insya-Allah sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Yang mana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan mangkat ataupun keutamaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang terbaik. Bahkan apabila Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Al-Quran. Apakah yang disampaikan di dalam Al-Quran, begitulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita merasai, mengetahui tentang kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengetahui juga tentang khususiat, apakah perkara-perkara keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang akhlak-akhlak ataupun contoh-contoh akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin dengan contoh-contoh itu dapat memberikan kepada kita kesan yang positif dalam jiwa dan juga hati kita insya-Allah. Di sini saya akan mengungsikan beberapa contoh akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang berada di dalam kitab-kitab sejarah ataupun hadis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang pemaaf. Antara kisahnya adalah kisah bersama Safwan bin Umayyah. Kalau di Masjid Darul Ma'mur kita ada Ustaz Safwan, tapi dalam kisah ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safwan bin Umayyah. Beliau adalah seorang musuh Islam. InsyaAllah Ustaz Safwan ni adalah orang yang menegakkan agama Islam. Dalam satu peperangan, dia cuba melawan tetapi dapat dikalahkan. Maksudnya musuh yang degil lah ni, Safwan bin Umayyah ini. Dia lari daripada peperangan tersebut ke Jeddah dan siap sedia untuk berlayar ke Yaman kerana ketakutan. Maka Umar bin Wahab berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang perkara ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa amin. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sesungguhnya Safwan itu selamat, jangan takut, aku tak buat apa-apa. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, fa'atini ayatan yu'rafu biha amanuka. Wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku bukti ataupun tanda supaya dia tahu yang dia mendapati keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memberikan bukti bahawa dia ini tidak akan diapa-apakan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan serban kepada Umar setelah Safwan berasa putus asa dan hendak membunuh diri. Umar datang dan berkata kepadanya, wahai Safwan, taruhan demi ibu dan ayahku, janganlah kamu membinasakan dirimu. Ini adalah suatu keamanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Safwan pun berkata, inni akhafuhu ala nafsi, sesungguhnya aku takut diriku terhadapnya. Umar menjawab, huwa ahlamu min dhalika wa akram. Dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih bertoleransi daripada itu dan lebih memuliakan orang lain sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar akhirnya membawa Safwan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan berkata, inna hadha yaz'amu annaka qad amantani. Sesungguhnya orang ini, yakni Umar, mendakwa bahawa engkau telah memberi keamanan kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqah, yang benar apa yang dikatakan saudara kamu itu. Safwan berkata lagi, faj'alni fihi bil khiyari syahraini. Maka Safwan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku pilihan selama 2 bulan, yakni untuk menerima agama Islam. Kalau kita lihat daripada zahir hadis, nampak macam perkara ini seolah-olah memaksa ataupun membuatkan Safwan ini nak masuk Islam. Tapi kita lihat apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, anta bil khiyar fihi 4 ashhur. Safwan memilih untuk memikirkan nak masuk Islam 2 bulan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya,
engkau boleh mengambil pilihan dan aku memberikan pilihan sebanyak ataupun selama 4 bulan. Lihatlah bagaimana sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ataupun masyarakat di sekelilingnya. Perkara ini yang patut kita mencontohi dalam kehidupan kita. Itu adalah antara salah satu kisah daripada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah seorang musuh, yang kisah tadi kita ceritakan, dia adalah seorang musuh dalam peperangan yang mana sangat degil, tak nak kalah dan sebagainya. Tetapi apabila dia sendiri merasa takut dan melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang pemaaf memberikan peluang kepadanya, memberikan keamanan kepadanya, bahkan offer dia lagi tentang untuk memikirkan agar dia dapat memasuk Islam lebih daripada apa yang dia minta, yakni 2 bulan. Nabi memberikan peluang kepadanya selama 4 bulan untuk memikirkannya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, kita boleh dapati banyak kisah-kisah tentang cerita-cerita akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dapat melunakkan hati, melembutkan orang-orang yang pada awalnya memusuhinya, kemudian pada akhirnya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup untuk tentang cerita kisah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, yakni tentang kelebihan ataupun keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebut para anbiya yang lain. Seperti contoh kita boleh lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan para nabi yang diutus kemudian daripadanya. Ini memberikan keutamaan ataupun kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu daripada ataupun berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian di dalam Al-Quran kita juga dapat lihat antara kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyeru para anbiya yang lain dengan nama masing-masing. Seperti contoh, wa qulna ya Adam, wa qulna ya Nuh dan sebagainya, ya Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran kehormatannya. Seperti contoh, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul dan sebagainya. Ini menunjukkan kemuliaan dan juga keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan antara keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya dikurniakan seperti contoh malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu tidak pernah dikurniakan kepada umat-umat yang terdahulu, hanya dikhususkan dan diberikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan diberikan keutamaan seperti yang disebutkan tadi. Perlu kita ketahui tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perlu kita merasai di dalam jiwa dan juga diri kita akan kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak rasa kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ada perkara lain yang nak trigger kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mungkin akhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini saya ingin mengongsikan, kerana kita tadi ada berbicara tentang akhlak dan sebagainya. Di sini kita ingin mengongsikan bagaimana cara untuk kita mempelajari dan juga mempraktikkan akhlak tersebut. Antara cara ataupun perkara-perkara yang kita boleh lakukan adalah
cara kita menanamkan nilai dan juga akhlak mulia di dalam jiwa dan juga diri kita. Antaranya yang pertama adalah seharusnya kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah mantap dengan amalan wajib-wajib ataupun fardu yang diperintahkan kepada kita, kita tambahkan dengan sunnah-sunnah. Dalam melakukan amalan sunnah, kita biasa dengar daripada segi hukum. Sunnah itu apa? Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak ada apa-apa. Banyak orang mengambil frasa yang di belakang. Kalau tak lakukan, tak dapat apa-apa, maka dia tinggalkan ataupun tidak melakukan sunnah itu. Kenapa kita tidak mengambil frasa yang di depan? Kalau lakukan dapat pahala, itulah yang lebih baik. Jadi kalau sekiranya kita mendengar asatidzah kita mengungsikan tentang amalan-amalan sunnah dan sebagainya, kita cuba merebut peluang untuk melakukan serta mengamalkan perkara sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, perkara tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan saling berwasiat dalam perkara yang benar. Kita boleh dapati perkara ini di dalam surah Al-Asr, yang mana kita perlu menyampaikan perkara-perkara yang baik dan juga kita melarang orang daripada melakukan kemungkaran sekiranya kita mampu. Dengan cara ini dia dapat menanamkan nilai dan juga akhlak yang mulia dalam diri kita. Kemudian seterusnya kita menyampaikan pesan dan juga nasihat. Sekiranya kita diminta oleh orang untuk menasihatkan dirinya, adalah hak bagi dia untuk kita memberikan nasihat kepadanya. Kemudian kita belajar untuk adakan akhlak yang mulia dalam diri kita ini dengan mengamalkan segala apa yang kita sampaikan. Okey, kalau kita menyuruh anak kita melakukan solat, pastikan kita sudah melakukan solat dan sebagainya. Kemudian antara perkara-perkara yang dapat menumbuh kembangkan akhlak yang mulia ini bukan usaha tersebut buat diri kita sendiri saja, tetapi bi'ah ataupun kawasan kita juga memainkan peranan untuk instil akhlak yang mulia dalam diri kita. Antaranya peranan keluarga, antaranya peranan teman-teman, antaranya kerajinan kita ke masjid menyampaikan ilmu-ilmu tentang akhlak dan sebagainya. Itu juga memainkan peranan. Dan juga mendapat informasi daripada media dan sebagainya, pastikan perkara tersebut adalah kita dapat dengan informasi yang benar. Kemudian jalan dalam menuju akhlak mulia ini banyak poinnya. Saya rasa saya akan kongsi sedikit. Antara yang pertama, bila kita nak ada akhlak mulia dalam diri kita ini, selalulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dikurniakan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, kita cuba mengikhlaskan diri kita dalam setiap amal dan juga perbuatan kita. Itu juga termasuk jalan ataupun cara untuk kita menuju kepada akhlak yang mulia. Yang ketiga, antara perkara yang terpenting adalah kita mempelajari akidah yang benar. Jangan kita ada dalam diri kita mempercayai perkara-perkara yang mana luar daripada kebiasaan kita pelajari dalam agama kita. Kemudian yang keempat, untuk kita sentiasa rajin pergi menuntut ilmu. Kerana dengan ilmulah diri kita ini dapat berkembang daripada satu fasa ke satu fasa dan sebagainya. Kalau sekiranya kita ini tidak keluar menuntut ilmu, pasti kita tidak akan tahu akan perkara-perkara yang banyak ataupun yang manfaat untuk diri kita. Kemudian yang kelima, kita cuba mempelajari dan juga mengamalkan serta membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah daripada melakukan pengamalan tersebut, ia dapat membawa diri kita menuju kepada akhlak yang mulia. Kemudian memperbanyakkan amal soleh. Seterusnya mengikuti sedaya mampu kita ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin kita katakan merekomendasi antara buku yang kita boleh baca ataupun amalkan. Kita cuba cari kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana di dalamnya mengajarkan kepada kita
uh, apa bagaimana kita nak mula hidup daripada mula bangun tidur, apa yang kita akan baca, okey, apa yang kita akan zikir daripada mula kita bangun tidur sehingga kita tidur. Semua amalan-amalan seharian itu ada terkandung di dalam kitab Al-Adhkar. Jadi perkara tersebut ataupun daripada membaca buku tersebut, insya-Allah kita dapat mengikuti ajaran dan mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara seterusnya, kita perlu mempelajari sesuatu yang memberitahu kepada kita akan kelebihan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan mengetahui kelebihan, maka insya-Allah diri kita ini akan mengamalkan ataupun cuba sedaya upaya untuk mendapat akhlak yang mulia tersebut. Jadi kita nak kena tahu kelebihan daripada mengetahui akhlak yang mulia. Kemudian seterusnya, kita perlu juga ketahui perkara-perkara yang maksudnya di sini akibat daripada tidak mengamalkan akhlak yang mulia. Dan seterusnya, kita mengingati mati selalu dan juga takut akan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Apabila kita mengingati mati, cukup ia memberikan kepada kita keinsafan untuk hidup di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan sebagainya, dan untuk tidak mengakhirkan kehidupan kita ini dalam keadaan kesesatan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sentiasalah kita membayangkan nikmat syurga sehinggakan diri kita ini semangat untuk melakukan amal kebaikan, dan juga kita membayangkan azab api neraka sehinggakan diri kita ini menjauhi segala perkara-perkara yang membuatkan diri kita ini terjerumus ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa setakat itulah pertemuan kita pada hari ini. Perkongsian yang saya dapat sampaikan, yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم